Kita sambung lagi apa ni? Hadis wa bihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Marwan bin Muawiyah. Situ. Baca dah. Jumpa dah. Baca dah tu. Serupa dengan hadis sebelum ni juga, cuma dalam hadis ini ada tambahan, wala yuridu ahadun ahlal Madinah bisu'in illa adzabahu Allah fin nar dzaubar rasas atau dzaubal milh fil ma'. Itu ada tambahan itu. Tidak ada sesiapa yang mahukan keburukan terhadap ahli Madinah, melainkan Allah akan menghancurkannya dalam api seperti hancurnya timah, atau seperti hancurnya, larutnya, cairnya garam dalam air. Ini hadis seterusnya. Itulah yang kita nak bincang malam ni. Dalam hadis ini disebutkan bahawa tidak ada sesiapa yang mahukan keburukan terhadap ahli Madinah, yang mahukan mana tidak baik terhadap ahli Madinah, melainkan Allah SWT menghancurkannya dalam api. Macam mana ni? Mencairkannya ke dalam api. Dalam api ni macam mana maksudnya? Sebagaimana biasa kita biasa jumpa dalam Quran, dalam hadis, apabila disebut api ni maksudnya api neraka, bukan api semua api ni, tidak. Api neraka, yakni Allah SWT akan mengazabnya dengan teruk lah, sehingga jadi cair dalam neraka. Cairnya seperti mana cairnya timah, ataupun seperti mana hilang larutnya garam dalam air. Dalam setengah-setengah riwayat hadis ni, dia tak ada sebut finnar itu. Dalam hadis ini pula ada sebut finnar, dan ini menjelaskan kedudukan ataupun maksud hadis ini yang sebenarnya mengikut Qadhi Iyad. Sebab itulah Imam Nawawi petik kata-kata Qadhi Iyad dalam syarah dia tu. Cuba kita tengok kat mana ada syarah Nawawi itu. Qala al-Qadhi hadhihi az-ziyadah wa hiya qawluhu fi an-nar tadfa'u ishkal al-ahadith allati lam tudhkar fiha hadhihi az-ziyadah wa tubayyin anna hadha hukmuhu fil akhirah. Itu kata Qadhi Iyad berkata, tambahan ini dalam riwayat ini, finnar ini, iaitu tambahan finnar ini menghilangkan kemuskilan berhubung dengan hadis-hadis ini yang tidak disebutkan tambahan ini. Ada juga setengah-setengah tarik riwayat itu dia tak ada sebut ni, Allah SWT mencairkannya begitu saja, begitu saja. Mencairkan di mana tak ada. Hadis ini menjelaskan maksud mencairkan, Allah SWT menghukum tu iaitu di akhirat nanti, bukan sekarang ni. Bukan sekarang ni, mana kalau orang buat sesuatu yang tidak baik terhadap penduduk Madinah jadi cair orang tu, ataupun hidup terseksa. Tidak begitu. Ini hukumnya di akhirat, kata Qadhi Iyad. Qala, Imam Nawawi petik lagi, Qadhi Iyad kata, qala, kata Qadhi Iyad, wa qad yakunu al-murad bihi man aradaha fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga hadis ini bermaksud orang yang mahukan keburukan ataupun tidak baik terhadap ahli Madinah semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di setiap zaman. Yang ni semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau orang tu berniat tidak baik, nak buat tak molek terhadap ahli Madinah, maka Allah SWT memberi pertolongan dengan menghukum orang yang mahukan keburukan terhadap penduduk Madinah itu, dan usaha jahat mereka itu jadi gagal. Jadi gagal, hancur, seperti mana hancurnya cairnya timah dalam api. Itu maksudnya. Itu yang kedua, makna yang kedua. Makna yang ketiga, ini juga disebutkan oleh Qadhi Iyad, dipetik oleh Imam Nawawi. Wa qad yakunu fil lafz taqdim, ta'khir wa taqdim. Boleh jadi juga dalam hadis ini ada takhir dan takdim ni, ada dulu kemudian ni. Sepatutnya sebahagian daripada perkataan dalam hadis ni didahulukan dan sebahagian darinya dikemudiankan, sepatutnya. Tapi
jadi terbalik. Ini ada takhir dan takdim dalam hadis ini. Maksud dianya begini. Ini yang disebut azabahullah dzaubar rasas finnar. Tadi azabahullahu finnar dzaubar rasas. Sepatutnya dzaubar rasas dulu, lepas tu baru finnar. Yani Allah SWT mengazabnya, Allah SWT azabahu mencairkannya dzaubar rasas. Yani mansub min az'il khafid. Orang panggil mansub min az'il khafid, yani kadzaubir rasas finnar, seperti mana cairnya timah dalam api. Jadi di sini bukan nak kata di akhirat besok Allah SWT mencairkan dia dalam neraka. Tak. Mana sekarang ni dia jadi cair, jadi gagal lah. Tidak boleh tetap. Tidak boleh mereka itu teguh, berada dalam keadaan yang teguh, tak boleh. Itu maksudnya. Jadi azabahullah dzaubar rasas finnar, terbalik. Ini kepada orang yang mahu keburukan terhadap ahli Madinah semasa dalam dunia ni. Allah SWT tidak akan memberi kuasa kepadanya. Ini mengikut pendapat yang ketiga. Bahkan akan menghilangkan kekuasaan orang yang cuba menggugat penduduk Madinah tu dalam masa yang hampir. Dalam masa yang hampir, dalam masa yang dekat. Pendapat yang keempat, boleh jadi juga, kata dia, ini bermaksud orang yang mahukan keburukan terhadap ahli Madinah secara tipu daya, secara hela. Lagu itulah hukumnya Allah SWT berikan kepada mereka. Bukan orang yang mahu keburukan secara terbuka, secara terang-terangan. Hak tu Allah SWT tak mesti. Ini kata mereka macam-macam pendapat lah, macam-macam pendapat. Tetapi pendapat yang pertama tadi dan yang kedua itu nampaknya lebih kuat dan lebih munasabah daripada yang lain. Pendapat yang pertama, Allah SWT menghukumnya dengan dahsyat sekali, sehingga seperti timah yang cair, jadi cair, bakar dia dalam neraka. Itu satu hukumannya. Yang kedua, di zaman Nabi SAW tidak ada sesiapa yang cuba menggugat penduduk Madinah, Allah SWT akan menggagalkan usahanya. Itulah yang terbaik daripada banyak-banyak makna. Ini semua menunjukkan Madinah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis ini pun kita baca juga, iaitu riwayat daripada Amir bin Sa'ad, anna Sa'dan rakiba ila qasri bil Aqiq fawajada 'abdan yaqta'u shajaran aw yakhbituhu fasalabahu falamma raja'a Sa'dun ja'ahu ahlul 'abd fakallamu an yarudda 'ala ghulamihim aw 'alayhim ma akhadha min ghulamihim faqala ma'adha Allah an arudda shay'an naffalanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aba an yarudda alaihim. Ini hadis ni kita sudah baca dah. Ceritanya Sa'ad naik kenderaan dia nak pergi ke rumah dia, rumah besar dia. Qasrihi itu makna rumah besar, seperti istana. Atau kita terjemah saja ke istananya, makna rumah dia besar. Bil Aqiq, terletak di Aqiq. Dia pun mendapati seorang hamba sedang memotong pokok, menebang pokok, ataupun sedang yakhbituhu, menutuh pokok. Fasalabahu, dia pun mengambil segala apa yang ada pada hamba tadi. Falamma, yang dijadikannya sebagai salab. Baru ni anda sudah jelaskan dah apa makna salab itu. Bila Sa'ad pulang, ahli ataupun keluarga hamba tadi datang kepadanya dan bercakap-cakap dengannya, berbincang dengannya, supaya dia kembalikan apa yang diambilnya kepada hamba mereka, ataupun kembalikan apa yang diambilnya apa yang diambil daripada hamba mereka itu kepada mereka. Dia suruh bagi balik lah segala kayu, segala gapo hak dia ambil tu, suruh bagi balik. Sa'ad berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah. Yang di mana boleh. Kalau kita kata bahasa kita, mana boleh.
aku tak akan mengembalikan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadaku sebagai nafal. Salab, nafal. Lebih kurang maksudnya. Dan dia enggan mengembalikan barang-barang yang dirampasnya dari hamba itu kepada mereka. Tak sah, tak sah weekly. Baru ni Anas sudah sebut dah khilaf ulama tentang perkara ni. Imam Nawawi pun tulis dah. Ni dia tulis sikit lagi. Kita tengok dalam syarah Imam Nawawi, dia tulis sikit lagi. Hadzal hadis sarihun fi dalalati li madhhab Malik wasyyafi'i wa Ahmad wal jamaahir fi tahrim sayd al Madinah wa syajariha kama sabaq wa khalafa fihi Abu Hanifah kama qaddamnahu anhu wa qad dzakara huna Muslim fi sahihihi tahrimaha marfu'an 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayat Ali bin Abi Talib, dan seterusnya. Ramai sahabat-sahabat ni dia sebut. Wa dzakara ghairuhu min riwayat ghairihim, orang lain lagi selain daripada Muslim sebut lagi. Ramai lagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Fala yultafatu ila man khalafa hadhihi al-ahadith as-sahihah. Dengan sebab itu tidak perlu dihiraukan kepada orang yang menyalahi hadis ini, yang memutuskan berlainan daripada kehendak hadis-hadis sahih yang mustafid, yang begitu banyak sekali jalan riwayatnya. Ini sebelum ni dia ada sebut dah, ni sebut sikit lagi, dia nak kemah ni. Wa fi hadzal hadis dalalah liqaul Syafi'i al-qadim. Dalam hadis ini juga ada dalil bagi Syafi'i, bagi qaul qadim Syafi'i, bahawa anna man sada fi haramil Madinah aw qat'a min syajariha ukhidha salabuhu. Orang yang berburu di tanah haram Madinah ataupun memotong pokoknya, diambil salabnya, yakni segala apa yang ada padanya. Wa bihadza qala Sa'd bin Abi Waqqas wa jama'atun min as-sahabah. Inilah pegangan Sa'ad bin Abi Waqqas dan sekumpulan sahabat. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad berkata, walam yaqul bihi ahadun ba'da as-sahabah illa Syafi'i. Tidak ada sesiapa pun selepas sahabat yang berpendapat begini selain daripada Syafi'i fi qaulihi al-qadim, dalam qaul qadimnya. Imam Syafi'i sahaja yang berpendapat begini dalam qaul qadimnya. Wa khalafahu a'immatul amsar. Adapun imam-imam di segenap negeri yang lain tidak serupa dengan pendapat Syafi'i dalam masalah ni. Qultu, ini komen Imam Nawawi. Qultu, pendapat saya. Wala tadurru mukhalafatuhum idza kanat as-sunnah ma'ahu. Tidak mengapa mereka tidak bersetuju dengan Syafi'i pun kalau sudah sunnah menyebelahinya, kata dia. Kalau sudah sunnah bersamanya, bersama Syafi'i. Wa hadzal qaul qadim huwa al-mukhtar. Qaul qadim Syafi'i inilah yang terpilih, kata dia. Pasal apa? Pasal ada hadis, sabit hadis berhubung dengan perkara ini, dan amalan sahabat pun sesuai dengan hadis ini, dan tidak ada sesuatu yang menolak hadis ini. Qala ashabuna, tokoh-tokoh dalam mazhab kita, kata Nawawi, berpendapat bila kita mengikut pendapat qaul qadim ni, maka kaifiyat dhaman dia tu, kaifiyat kena bayar ganti rugi dia tu lagu mana? Ada dua cara, kata dia. Yang pertamanya, dia mesti kena bayar ganti rugi binatang buruan, pokok ataupun rumput yang diambil daripada tanah haram Madinah itu, seperti mana dia kena bayar dilakukan di tanah haram Mekah. Sebab tu sebanyak mana di sana, di sini pun sebanyak tu juga. Tetapi yang asah daripada dua pendapat ini, wabihi qata'a jumhurul mufarri'in ala hadzal qadim, dan inilah pendapat jumhur mufarri'in, ulama-ulama yang mengeluarkan masalah-masalah ranting berasaskan pendapat qadim Syafi'i ini, yaitu yuslabus sa'id, boleh diambil daripada pemburu segala barang dia tu sebagai salab. Dan begitu juga orang yang memotong pokok dia, orang yang mengambil rumput dia, diambil segala apa yang ada padanya sebagai salab. Wa ala hadza fal muradu bis salab wajhan. Berdasarkan pendapat ini, yang dimaksudkan dengan salab itu ada dua cara, dua bentuk. Yang pertama,
Salap itu yang dimaksudkan dengan salap itu iaitu pakaiannya sahaja. Mana kalau orang buat lagu tu di tanah haram Madinah, kita boleh pecah baju dia tu, ambil kita baju dia. Wa asahhuhuma wa bihi qata'al jumhur. Tetapi yang lebih sahih daripada dua pendapat ini, dan inilah pendapat jumhur yang mengikut ni qaul qadim ni, dia kata salap di sini seperti salap qatil minal kufar, seperti salap orang kafir yang terbunuh dalam perang. Fayadkhulu fihi farasu, maka termasuklah juga kudanya, senjatanya, perbelanjaannya dan selain-lainnya yang termasuk dalam salap orang kafir yang dibunuh semasa perang lah. Lepas tu apabila dia ambil segala barang harta yang ada pada dia tadi, kita nak buat lagu mana? Di manakah akan digunakan? Untuk apa digunakan? Berhubung dengan masraf salap ini ada tiga wajah, kata dia. Bagi ashab kita, yang pertama lisalib, untuk orang yang merampas tu lah, boleh ke dia. Kalau siapa-siapa jumpa dengan orang yang buat lagu tu, segala pakaian dia, segala kenderaan dia apa, boleh ke dia. Inilah yang sesuai dengan hadis saat ini. Yang kedua, untuk orang-orang miskin di Madinah, situ dibelanjakan. Yang ketiga, untuk Baitul Mal. Apabila diambil sebagai salap, diambil segala apa yang ada di tubuh orang yang melanggar peraturan tadi, yang berburu kah ataupun yang menebang pokok dia, ambil segala apa, illa satiral aurah, kecuali penutup aurat dia saja. Hak tu tak boleh ambil. Penutup aurat dia saja. Ada juga qaul dhaif yang mengatakan penutup aurat dia tu pun kena ambil juga. Lepas tu dia telanjang, lagu mana? Ikut dia. Itu maksud. Tapi ini qaul dhaif lah, qaul dhaif. Ulama-ulama dalam mazhab kita yang mengikut qaul qadim itu, yang pecahkan masalah berdasarkan qaul qadim itu, dia kata boleh dirampas segala apa yang ada pada orang tadi bimujarradil istiyad, dengan semata-mata dia berburu saja, walaupun dia menangkap buruan itu ataupun tidak, tak kira, asal kita tahu dia berburu saja, kita boleh dah melakukan begitu. Ini masalah salap. Sebelum pada ni Imam Nawawi sebut dah, malam baru ni kita sudah bincang panjang dah masalah tanah haram Madinah ni, supaya tanah haram Mekah ke, ada khilaf di situ, bincang dah baru ni. Ada khilaf lah di situ berkenaan dengan tanah haram Mekah tu, tak ada khilaf, semuanya sepakat. Tanah haram Madinah ni ada khilaf. Kemudian kalau orang yang melakukan jenayah macam saat ni, supakah hukumnya dengan di Mekah? Khilaf juga. Di sini nak cerita tentang salap. Salap tu apa? Ataupun nafal itu apa? Salap ni begini. Kalau dalam medan perang, katakanlah satu orang Islam itu pergi berlawan dengan seorang orang kafir, terbunuh orang kafir. Maka segala apa yang ada pada dia, di tubuh dia, terutama kalau zaman itulah, zaman itu. Sekarang ni pun begitu juga. Kalau zaman itu baju besi, baju rantai, gapo semua tu mahal harganya, pedang, gapo tu semua boleh kepada pembunuhnya. Yang ni hak tu semua tu tidak termasuk dalam harta ghanimah, tak termasuk, dikecualikan. Hak ni suku boleh kepada pembunuh dia. Lepas tu kuda dia, kuda tu sepuluh kereta dah lah. Maknanya kalau sekarang ni, kalau dia naik kereta, kalau dia naik apa-apa, boleh kita lah. Itu dikira sebagai salap ataupun nafal. Masalah ni, masalah orang yang berburu di tanah haram Madinah. Begitu juga orang yang menebang pokok dan sebagainya di Madinah, boleh dibuat gini mengikut setengah ulamanya. Di kalangan sahabat dulu ada yang mengamalkan begini, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Muslim ni. Kita tengok, dia pakai ambil kapal habis daripada hamba tadi. Lepas tu bila orang pergi berkira dengan dia, dia tak boleh bagi balik. Tak boleh, kata dia. Ni Rasulullah buih dah, kata dia. Dia tak boleh buih balik. Jadi dia ambil tu atas dasar apa? Atas dasar salap. Atas dasar salap. Dikiranya sebagai salap. Salap tu hak tadi lah, benda-benda tadi. Jadi baru ni kita sudah bincang dah sebenarnya.
Imam Malik kata tanah haram Madinah tu haram dia tidak seperti Mekah. Haram dia tu adalah semasa, bersifat semasa. Nabi SAW bertujuan untuk menyuburkan suasana di Madinah tu tujuan dia. Sebab tu tasawuf tebang pokok biar dia subur naik. Binatang-binatang apabila banyak ada, tahi-tahi dia tu gapo jadi baja molek lah. Tujuannya nak suruh subur, nak suruh makmur Madinah tu tujuannya. Bukan seperti Mekah. Bukan seperti Mekah maksud dia tu. Imam Abu Hanifah pula kata tak ada langsung. Dia ni tanah haram Madinah ni tak ada. Yang maksud haram itu iaitu kehormatan dia tu kita kena jaga. Mana kita kena anggap tanah Madinah tu tidak seperti tanah di tempat-tempat lain. Walaupun tidak setara Mekah, tetapi tanah dia tu pun istimewa juga. Kawasan dia tu istimewa. Kita kena jaga, kita kena hormat. Tak boleh buat sewenang-wenang, mudah-mudah nak duduk sana, pandang buat maksiat, tak boleh. Sebab hukumnya tak sama. Sebagaimana kita buat pahala, buat kebajikan, pahalanya lebih di situ, buat dosa pun lebih juga. Kita tak boleh main-main, kita kena jaga tu. Itu maksudnya. Kalau maksud tanah haram Madinah ni supaya Mekah, adakah kalau di Mekah tu kalau orang tebal pokok ke dalam tanah haram Mekah ataupun berburu ke, adakah boleh kita ambil pelucuh habis seluar dia ataupun baju dia, boleh kalau tu? Tak ada siapa dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri pun tak kata. Bermakna Nabi SAW sebelum pada ni nak ulas sekali lagi sebab mungkin ramai di antara kita tak ada baru ni. Jadi kalau di Mekah tak perlu, tak boleh buat lagu tu, tak ada siapa pun. Sa'ad pun kata tak ada. Kemudian dalam hadis ni baru ni kita baca Nabi SAW kata aku haram ke Madinah ni seperti mana Ibrahim haram ke Mekah. Maknanya sebagaimana Mekah tu jadi tanah haram, ni pun jadi tanah haram juga. Imam Abu Hanifah kata kalau tanah haram tu maksudnya seperti Mekah tu maksudnya tanah haram supaya Mekah sengerti. Apa yang banyak perkara tidak serupa ni. Misalnya hak ni, hak lagu ni di Madinah ada, boleh ambil segala pakaian, segala barang orang yang buat tadi, orang yang berburu tadi. Di Mekah ada ke lagu tu? Tak ada. Cuma dia kena bayarlah jazak ataupun fidyah ataupun kita panggil kafarah tu ataupun dhaman, ganti rugi tu. Kita kena bayarlah tu. Tapi lagu ni tak ada. Lepas tu lagi beza dia. Dulu kita sudah minggu lepas kita sudah bicara dah, iaitu kalau orang yang melakukan semua ni dia kena bayar fidyah ke? Tidak sepakat tu kata. Bahkan kebanyakannya mengatakan tidak kena bayar fidyah, cuma dia berdosa saja. Itu tak serupa dah kata dia. Tak serupa dah. Ini bermakna tanah haram Madinah ni bukan haram dengan arti tak boleh berburu, tak boleh tebang pokok, tidak dengan maksud tu. Kalau ada pun waktu untuk sementara waktu seperti pendapat Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi yang lain kata tak, memang tanah haram sepot denu, sepot sana. Haram tu dengan arti tak boleh berburu, tak boleh tebang pokok dia sampai bila-bila. Walaupun tidak kena bayar apa-apa ganti rugi, fidyah apa tak kena bayar seperti di Mekah, tetapi dari segi tak boleh buru tu, tu maksud haramnya kata mereka. Sebab apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia buat lagu ni selepas Nabi SAW. Kalau lah boleh berburu, apa ya dia siapa buat lagu ni? Ini menunjukkan tak boleh. Dia anggap tanah haram Madinah tu memang haram seperti Mekah. Bahkan dari satu sudut ada pula apa nama ni, macam takzir, macam disiplin pula, dikenakan tindakan disiplin pula, lebih lagi daripada Mekah. Walaupun tak ada kena bayar fidyah, tapi ada bentuk lain pula. Ini menunjukkan, semuanya menunjukkan Madinah itu pun adalah tanah haram. Ini pendapat mereka pun pegang berdasarkan hadis ni juga. Masing-masing pendapat lah. Hak kita nak ceritanya, Imam Nawawi ni kadang-kadang dia terlalu zahir. Imam Nawawi Qadhiyat kata tak ada orang berpendapat lagu ni. Bermakna kalau lagu tu lebih daripada Mekah lah pula. Hak ni kalau ada pun suatu ketika dulu. Sebab itulah Imam Malik kata kita tengok ini bukan untuk selama-lamanya, untuk sementara waktu saja. Ada maksud semasa, yakni sebagai siasah. Kata-kata Nabi SAW itu dengan maksud siasah, bukan dengan maksud hukum buat selama-lamanya, tidak dengan maksud tu, kata dia. Tapi Imam Nawawi dia sokong qaul qadim Syafi'i, qaul jadid Syafi'i pun tidak lagu tu dah. Dia kata tak boleh buat lagu ni, qaul jadid. Tak boleh ambil baju orang siapa telanjang dia, tak boleh.
Ni qaul qadim. Tapi Imam Nawawi sokong qaul qadim. Dia kata pasal apa? Pasal hadis ada. Tak kisah, tak perlu dihiraukan orang yang tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dalam qaul qadim dia ni. Sebab dia ada hadis, kata dia. Bila ada hadis, tak apa. Maknanya Imam Nawawi kadang-kadang dia ni macam bermazhab zahiri pula. Banyak. Kalau kita tengok Imam Nawawi ni banyak jadi lagu tu. Misalnya hak lepas sembahyang sunat subuh tu kan, Nabi baring dulu. Dia kata sunnah tu. Padahal Imam Malik kata bid'ah. Ada juga bid'ah ni hak khilaf. Hak ni kata bid'ah, ni kata tidak bid'ah, pakai sunnah. Imam Nawawi kata sunnah. Walaupun dia tidak sembahyang tahajud lama sebelum pada tu, tak ada apa-apa pun. Lepas dia sembahyang sunat 2 rakaat dia nak baring dulu mentah sebelum sembahyang subuh. Boleh. Dan itu sunnah, dia kata. Dia pegang dengan zahir sangat tu. Sedangkan orang-orang lain tidak pendapat lagu tu. Orang lain kata dok tu. Sebab itulah sampai sekarang ni kita tengok di Pakistan setengah-setengah tempat ni ahli hadis ni, dia terlalu pakai zahir hadis. Dia padahal baru pergi di masjid tu. Dia bukan sembahyang pun sepanjang malam tu. Baru pergi sembahyang 2 rakaat, lepas tu pakat baring guliari pupuk dia duduk dalam masjid sebelum sembahyang subuh. Ada lagu tu. Kita kata kok mana ni? Rupanya dia pakai hak ni. Imam Nawawi pun kata sunnah lagu tu. Tapi orang lain kata tidak lagu tu. Nabi SAW dia baring tu sebab lepas pada sembahyang tadi dia nak sembahyang pula subuh ni panjang pula nak baca. Sebelum pada tu dia sembahyang lama dah. Ni untuk mengambil tenaga baru, kata dia. Bagi orang yang tidak memerlukan, tak perlu buat gitu. Terutama dalam masjid pula, tak perlu buat gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan keadaan masjid. Orang lain kata lagu tu. Tapi Imam Nawawi kata tak. Dah Nabi ada buat lagu tu. Dia pada situ kadang-kadang. Macam sinilah. Dia sokong qaul qadim ni. Padahal qaul jadid Syafi'i tidak lagu tu. Dia kata tak. Ni kuat lagi, kata dia. Hak ni lah yang terpilih pasal ada hadis, kata dia. Bila ada hadis tak salah lawan. Kadang-kadang Imam Nawawi ni jadi gitu. Tidak pelik sebenarnya. Kita tengok ulama hadis ni kadang-kadang gitu. Jangan kita berasa pelik. Setengah-setengah orang dia kata, pelik apa lagu tu? Sebenarnya banyak dah contoh-contohnya sama. Misalnya Imam Nawawi, dia duduk pakai kemah tu. Kadang-kadang adalah gitu. Wala tadurru mukhalafatuhum idza kanat as-sunnah ma'ahu. Tidak mengapa kalau orang lain tak serupa dengan dia pun, kalau sunnah sudah bersama dia. Ini menunjukkan tak kisah bagi dia, tak apa qaul qadim pun. Kalau sunnah ada, hak tu lebih kuat. Habis itu. Seterusnya Nabi SAW kata, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Abi Talha, ayah dia lah, ayah tiri dia, iltamis li ghulaman min ghilmanikum, carilah mana-mana budak di kalangan kamu untuk berkhidmat kepadaku. Abu Talha pun bawa aku pergi, naik gendong dia. Aku pun berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ni khidmat ni maksudnya dalam perjalanan. Sebelum pada tu Anas duduk khidmat, dah dia khidmat selama 10 tahun kepada Rasulullah SAW. Mula-mula pergi ke Madinah lagi dia khidmat kepada Rasulullah ni. Jadi oleh kerana di kalangan sahabat-sahabat ibu bapa pun masing-masing berebut-rebut nak khidmat sendiri, ataupun kalau tidak sendiri hak patut padan dengan anak dia, nak bui anak dia tu khidmat kepada Rasulullah SAW, berebut-rebut. Jadi kalau ada peluang-peluang lain, misalnya dalam perjalanan ataupun dalam perang atau apa-apa, dia ada ni. Dia tanyalah siapa-siapa ada. Abu Talha bawa dia pun. Hak dia khidmat skala tu, khidmat di rumah. Hak ni khidmat dalam perjalanan. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazal, setiap kali baginda singgah di suatu tempat yang di dalam perjalanan dia. Apa yang diperlukan aku bagilah. Wa qala fil hadis, dalam hadis itu dia kata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala, pergi lagi, mana berjalan sehingga nyata kepadanya Uhud. Qala, dia pun berkata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini adalah bukit yang kasih kepada kita, sayang kepada kita, dan kita sayang kepadanya. Bila dia sudah menjenguk Madinah, mana nampak Madinah,
dia berkata, ya Allah, aku haramkan mana kawasan di antara dua bukitnya, seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Ya Allah, berkatilah untuk mereka pada mud dan sa' mereka, yakni pada cupak dan gantang mereka, berkatilah. Ini cerita berkenaan dengan Madinah lagi. Nabi SAW doakan ni, dan dia kata aku haramkan. Haramkan hak tu lah yang jadi khilafnya. Hak ni kata Madinah tu pun dalam kawasan yang tertentu itu jadi tanah haram supaya Mekah. Setengah kata tidak. Sebab anda sebut sanilah secara ringkasnya. Ada khilaf di situ. Satu lagi dalam hadis ini juga menunjukkan boleh kasih kepada tanah air, kepada negeri, kepada tanah tumpah darah kita, tempat kita duduk lama, boleh kasih, tidak salah. Dan kita guna bahasa-bahasa pinjaman lah, kita kata bahasa-bahasa kiasan. Aku kasih kepada dia, kasih kepadaku. Kata lagu tu tidak salah. Nabi SAW ini hadis sahih. Adapun hadis hubbul watan minal iman itu tidak sahih. Itu tidak. Kasihkan tanah air itu sebahagian daripada iman, tidak. Tetapi maksud dia tu ada dalam riwayat sahih macam ni. Nabi SAW kasih kepada Uhud. Setengah ulama kata dia bukan kasih pada bukit dia tu saja. Kasihnya pasal apa? Ingat, terkenalkan sahabat-sahabat yang berapa ramai mati situ dalam perang Uhud. Ia boleh juga ada kaitan. Kasih ni, punca kasih ni banyak. Kita duduk di situ selama mana, cari rezeki, cari makan, hidup senang dengan keluarga kita, beranak pinak di situ. Itu pun salah satu punca kasih. Jadi kalau kita kasih satu tempat tu kerana itu, tidak salah. Tidak salah. Tidak kata bercanggah dengan sunnah. Bahkan sunnah mengajar kita supaya kita ingat kepada tanah air kita, ingat kepada tempat tumpah darah kita. Seperti mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia bila pergi ke Madinah, duk ingat ke Mekah. Dalam Bukhari, dalam Gapa ada sebut Bilal duduk siapa terkhayal-khayal, siapa mengigar dia, duduk sebut alangkah sukanya kalau aku boleh pergi duduk dekat sungai dia. Ingat ke Mekah. Tidak salah. Nabi SAW tahu, dia tidak marah pun. Bahkan sudah menjadi sifat semula jadi manusia, bangsa mana-mana pun dia lebih tertarik kepada negeri dia, lebih tertarik kepada negeri dia. Itu tidak salah, tak apa. Cumanya Imam Nawawi dia zahir lagi di sini. Dia kata Uhud inilah bukit yang cinta kepada kita. Cinta sungguh lah kata dia. Bukan cinta ni kiasan saja, bahasa kiasan, tidak. Cinta sungguh. Mana Allah SWT beri sifat rasa cinta tu kepada dia, seperti mana kita rasa cinta kepada Bukit Uhud tu, kata dia. Bukit tu pun ada rasa lagu tu juga, cuma kita tak faham lah rasa dia. Dia pakai zahir lagu tu. Dan ada kebenarannya juga. Dia kata banyak perkara yang berlaku kepada Nabi SAW ni hak pelik-pelik. Dia sebutlah di sini. Dia sebut di antaranya firman Allah SWT, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang bergolek tu, jatuh daripada bukit tu kerana takut kepada Allah. Mana ada sifat takut tu batu tu. Batu tu bergolek tu bukan golek saja tu, takut kepada Allah. Cuma kita saja tak faham. Sebagaimana batang pokok kurma tu, dia menangis rindukan Nabi SAW. Bila Nabi SAW meninggalkan dia, dulu Nabi bila nak berucap bersandar dekat pokok tu, sadar dekat pokok tu. Bila dibuat mimbar, tinggal pokok tu, dia menangis. Menangis. Lepas tu sahabat-sahabat bunyi pelik. Nabi SAW pergi tepuk-tepuk, senyap. Senyap. Gitu cerita. Anak batu bertasbih, ini berlaku juga. Ni sahih-sahih belakang ni. Begitu juga dalam hadis kita sudah jumpa dah juga, iaitu batu bawa lari kain Nabi Musa. Batu bawa lari kain Nabi Musa. Nabi Musa pergi mandi, letak kain atas batu, dia pergi mandi sungai, sorang-sorang dia. Batu-batu tu bawa lari kain dia. Ini kisah dia adalah sebelum pada ni pun sudah jumpa dah. Lepas tu Nabi Musa pergi pukul dia, katak batu tu, gerai dia. Dia pun ambil kain. Maknanya dia jadi ada ketika-ketika je Allah SWT beri kepada benda-benda yang beku ni, jamadat ini, ada
keistimewaan ataupun kelebihan serupa dengan manusia. Ada kadang-kadang dia nak menunjukkan pelik dia tu, kejadian dia. Kalau kepada Nabi kita kata mukjizat, kalau kepada orang-orang lebih-lebih kita kata keramat, kita kata ada berlaku lagu tu. Kadang-kadang Allah SWT nak tunjuk. Seperti mana Nabi SAW kata, aku betul-betul kenal batu di Mekah tu, hak selalu beri salam kat aku dulu. Aku tahu batu tu, dia beri salam, Assalamualaikum. Begitu juga Nabi panggil dua pokok yang terpisah, panggil biar satu, jadi satu. Gunung Hira, Bukit Hira ni pernah bergoncang. Nabi SAW kata guna, uskun Hira falaysa alayka illa nabiyyun aw siddiq wa syahidan. Gitulah hadis itu. Duduk diam Hira kata dia. Di atasmu ni ada nabi, ada seorang siddiq dan ada dua orang syahid. Mana Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman ada. Lepas tu Bukit Hira ni duduk dia senyap. Ada lah gitu. Dan seperti mana Zira, yang ni kateh kambing cakap dengan Nabi SAW, cerita sesuatu. Dan seperti mana firman Allah SWT, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun kejadian Tuhan ini melainkan masing-masing bertasbih memujinya, yakni memuji Tuhan. Tetapi kamu saja yang tidak tahu tasbih mereka. Maknanya ada tu, nak tasbih, nak gapo ni, dia kena ada kesedaran tu. Dia kena ada kesedaran tu. Hak ni pun kata Imam Nawawi lagu tu juga. Allah SWT boleh bagi kepada Bukit Uhud itu rasa cinta. Boleh bagi. Cuma sesuai dengan keadaan dia lah. Yang kata dia, was-sahih fi ma'na hadhihi al-ayah anna kulla shay'in yusabbihu haqiqatan. Memang betul-betul bertasbih bihasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Walakin la nafqahuhu, tapi kita tak faham. Dia bertasbih. Wa hadha wa ma ashbahahu syawahid lima ikhtarnahu wa ikhtarahu al-muhaqqiqun. Kata dia ni ulama muhaqqiqun kata lagu ni lah, berhubung dengan makna hadis ini. Memang Bukit Uhud itu kasih kepada kita sungguh. Lepas tu Imam Nawawi pun mari bagi dia lemah ni, tidak kuat. Wa qila kata al-murad yuhibbuna ahluhu. Al-murad yuhibbuna ahluhu. Yang dimaksudkan di sini, yakni ahli dia, orang yang ada di Bukit Uhud. Mana orang yang mati tu kasih kepada kita, itu maksudnya. Bukan Bukit Uhud tu sendiri. Bapa Bukit Uhud nak kasihnya, dia tu bukan benda yang hidup. Ni kata Imam Nawawi tak setuju dengan pendapat tu. Tapi ada yang berkata begitu, yang mentakwilkan begitu. Kalau dia takwil pun tidak salah. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran ada, orang lain pun takwil belaka. Was'alil qaryah, tanyalah kampung tu. Jadi was'al ahlal qaryah. Maksudnya ini istilah majaz, termasuk dalam majaz mursal, itlaqil mahal wa iradatil hal. Orang panggil. Sebutkan tempat, tetapi yang dimaksudkan bukan tempat, tetapi orang yang berada di tempat itu. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Nak tanya kampung lah ke mana? Tanya orang kampung tu. Seperti dalam hadis Nabi SAW, dia kata, khairu duril ansar Banun Najjar. Sebaik-baik rumah rumah Ansar ini ialah Banun Najjar. Rumah baik lah kan? Sebaik-baik rumah, sebaik-baik di kalangan orang-orang di kalangan Ansar ini. Itu maksud orang-orang yang duduk di rumah di kalangan Ansar itu. Bukan maknanya rumah tu sendiri baik. Itu orang lain kata takwil. Kalau kita takwil sini pun apa salahnya? Hazaf mudhaf kata dia, buang mudhaf. Tapi Imam Nawawi dia pegang zahir. Ada kalanya pegang zahir ini lebih istimewa daripada hak lain-lain. Kadang-kadang orang semasa tak nampak, kemudian baru nampak, oh dah, tak payah kita takwil. Alangkah baiknya kalau kita pakai hak zahir. Tapi dulu orang tak nampak, orang tak faham. Kadang-kadang gitu. Tapi orang semasa kadang-kadang dia puasa pelik, apalah pakai zahir sangat. Tapi kadang-kadang kalau kita perhati dalam hadis ni, banyak perkara lebih baik pakai zahir. Setengah-setengah lah, anak pun tidak setuju juga pakai zahir semua tu. Setengah-setengah. Macam hak saat ni, dia ada dalil banyak.
Ada dalil banyak tu. Dan Allah SWT boleh bagi. Boleh bagi. Ya, dia boleh bau sedap kepada bunga ros tu. Apa salahnya kalau dia nak bau sedap kepada batu, kepada pokok, kayu gaharu, kayu cendana tu pun sedap juga. Dialah yang bui segala-galanya. Tetapi yang dia tidak buat, tak serupa tu, takut payah kita. Sunnatullah dia tu tetap. Tapi kadang-kadang dia buat tak serupa. Nak suruh kita mikir bahawa benda ni tidak berlaku secara tabi'i, jadi sendiri. Tak ada mana Tuhan yang sentiasa boleh mengubah keadaannya. Nak suruh kita mikir tu. Tapi yang buat tetap tu nak suruh mudah kita. Kalau tidak susah juga. Tanah pokok nanah tu buat diri ya. Susah juga. Jadi nak suruh tetap, dia buat tetap gitu. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Ibn Asim, dia kata, aku berkata kepada Anas bin Malik, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan Madinah, yang dia telah menjadikan tanah Madinah itu sebagai tanah haram? Qala, kata Anas, ya, antara sekian dengan sekian. Maknanya daripada sini ke sini dia sebutlah. Ma bainal labataiha, dalam hadis sebelum ini kita sudah jumpa dah, iaitu kawasan di antara dua labahnya, dua tanah berbatu hitamnya. Dua kawasan tu, antara tu adalah tanah haram. Lepas tu dalam hadis akan datang kita jumpa pula di antara air dan Thaw, di antara bukit tu dengan bukit ni, kawasan di antara tu dengan tu, itu tanah haram. Jadi daripada timur ke barat, di antara dua labahnya, daripada utara ke selatan, di antara dua bukit itu. Itulah yang disebut dalam hadis. Faman ahdatha fiha hadathan, so siapa yang mengadakan sesuatu, baru ni ada jumpa dah juga ini. Sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara baru, sesiapa yang melakukan dosa, dua. Sesiapa yang melindungi orang-orang yang bersalah, tiga. Mana dia? Banyaklah. Mana hadathan itu? Qala thumma qala li, kata perawi ni Asim ni, dia kata kemudian dia berkata kepadaku, hadhihi syadidah, ni berat, ni berat. Man ahdatha fiha hadathan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Qala faqala ibnu Anas aw awa muhdithan. Tadi dia kata man ahdatha fiha hadathan, Anas kata dia mengingatkan ayah dia, sebab ayah dia sudah royak dah sebelum pada tu. Aw awa muhdithan, atau dia memberi perlindungan kepada orang yang bersalah, kepada penjenayah, ataupun kepada orang yang melakukan bid'ah, perkara baru. Sesiapa yang mengadakan di Madinah itu hadathan, ini menunjukkan dosa dia tidak serupa dengan tempat lain, memang istimewa. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata, dia kata maksud haram tu haram lagu ni lah, bukan maksud tanah haram tu Mekah. Jadi dari segi tak serupa dengan tempat lain. Kalau kita buat kesalahan pun, dosa dia berlipat kali ganda. Kalau kita buat kebajikan pun, pahala dia berlipat kali ganda. Dari segi tu kita kena ingat, itu makna haram. Haram itu bermakna hurmah, bukan haram itu dengan makna tahrim. Bukan haram itu bermakna tahrim. Haram goni, haram nak bu, haram nak goni, tidak makna tu. Bermakna orang yang melakukan semua ini jadi besar dosa dia di Madinah. Sebab apa? Sebab laknat ini salah satu ciri ataupun tanda dosa besar ni, iaitu kalau kita melakukannya, hukuman dia tu, balasan dia neraka. Itu cara tu dosa besar. Di antara tanda dosa besar lagi, sesuatu yang kalau kita buat tu dalam hadis ke ataupun dalam Quran sebut dilaknat orang itu. Itu pun dosa besar. Dosa besar. Ataupun di antara tanda dosa besar juga, sesuatu perbuatan itu ada hukumannya berat dalam dunia. Ada hukuman yang berat, iaitu berupa had dan berupa kisah siapa tu. Maknanya kalau orang buat lagu ni, kena hukum had, kena kerak tangan. Itu cara dosa besar lah tu, curi tu.
kena sebab kau berzina, tu can dosa besar. Di sini pun lagu tu juga disebutkan laknat. Apa makna laknat ini? Laknat kepada orang Islam boleh ke? Nabi SAW ajar kita jangan beri laknat, jangan laknat sesiapa. Dan dalam hadis ada disebutkan Nabi SAW dia kata apa ni, disebutkan oleh sahabat, laisa bila'an wala sabab. Dia tidak suka melaknat, dia tidak suka maki orang. Apa makna ni pula? Mana dia laknat ni? Dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Apa makna laknat? Laknat ni makna dia minta doa, minta dengan Tuhan supaya dijauhkan orang itu daripada rahmatnya. Itu makna laknat. Supaya orang itu tidak mendapat rahmat Allah SWT. Dapat rahmat ni lagu mana? Sehat, rahmat lah. Dapat hujan, dapat apa-apa, semua kemudahan yang kita dapat itu rahmat Allah SWT. Kita minta biar orang itu tak dapat semua ni. Segala rahmat Allah SWT ni luas lah. Bukan hak tu saja, banyak lagi. Minta jauh daripada itu. Apa makna? Sebab pada hakikatnya orang yang buat lagu ni, orang yang buat lagu ni, dia menyebabkan jadi Madinah tu tidak suci lagi, tidak dihormati lagi. Sedangkan dikehendakinya Madinah tu dihormati. Madinah tu, kalau kita kata man ahdatha fiha hadathan, sesiapa yang mengadakan perkara baru di situ. Perkara baru tu makna benda bid'ah. Kalau ambil makna tu dulu. Benda bid'ah ni benda hak Nabi SAW memang nak hapus semua. Dia menegakkan sunnah. Pas sunnah dia ni, punca dia di mana? Madinah lah. Sebab tu dia suruh jaga benar Madinah tu. Jangan campur bau hak lain, hak luar ni. Nanti apa? Orang-orang jauh, hak daripada pelusuk negeri pergi tengok, situ orang buat lagu tu. Dia kamat kau, lagu tu betul. Dia buat balik tu. Madinah benar, kita tengok ada buat lagu tu. Padahal tidak. Nabi SAW tak pernah buat lagu tu. Rusak jadi ajaran Nabi SAW. Orang yang merosakkan ajaran Nabi SAW dilaknat orang itu. Sebab apa? Orang jauh daripada rahmat. Nak dapat rahmat ni apabila orang ikut sunnah, baru dapat rahmat. Kalau orang sudah jadi ikut bid'ah, kerana apa? Kerana didapati di Madinah. Buat ada orang buat benda lagu tu di sana, orang pun buat contoh, maka orang tu sudah jauh dengan sendiri, jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi seseolahnya orang yang membawa buat benda lagu tu, dia menjauhkan orang daripada rahmat Allah SWT. Dengan sebab itu tak boleh. Dengan sebab itu dia patut dikutuk. Sebab dia yang menyebabkan orang jauh daripada rahmat Allah. Dia patut dikutuk sebab dia. Itu. Begitu juga kalau kita terima dan mengikut ulama yang mengatakan Madinah tu tanah haram seperti Mekah, makna kita kena hormat tanah haram. Tak boleh nak bunuh orang, tak boleh nak buat kesilapan. Biar reti beza. Jangan buat serupa je, serupa tak boleh lagu tu. Biar tahu hormat, hak mana patut kita hormat, hak mana tidak. Ini tujuannya nak melatih jiwa manusia. Kalau setahu orang kata tanah haram, dia pun dia berani buat benda-benda lagu tu, di lain lebih-lebih lagi lah. Tak boleh nak harap dalam orang lagu ni. Kalau di tempat lagu tu pun dia berani. Itu sebab tu yang jadi laknat. Pada hakikatnya dia membawa malapetaka pada orang. Dia menyebabkan jadi orang tak ada gerung, tak ada berasa hebat. Allah SWT, agama Allah SWT. Hak mana kata tanah haram, serupa je. Dia buat lagu tu. Sebab tu ya dosa dia besar dan dia dilaknat. Dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Padahal orang tidak laknat semuanya. Hakikatnya kalau manusia tahu akibat daripada perbuatan orang yang buat lagu ni, maka semuanya akan kutuk. Semua orang akan kutuk. Soal tidak kutuk tu dia tak tahu, so itu soal lain. Kalau dia tahu, nescaya semua akan mengutuk orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Kalau buat lain, salah juga. Bukan tidak salah. Bunuh orang ke, buat jenayah di tempat lain, melakukan bid'ah di tempat lain, salah juga. Tetapi tidak seberat di sini. Sebab apa? Ini contoh di sini. Itu beza dia. Lepas tu selain daripada dilaknat, Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat nanti sarfan wala adlan. Sarfan wala adlan, ibadat fardu dan ibadat sunat. Ibadat fardu dan ibadat sunat. Qala, tak apalah tu. Apa makna ni Allah SWT tak terima ni? Kalau tak terima ibadat fardu,
Apa faedah kita semaya dah pula? Tak usah semaya kau. Kau lagu mana? Tidak terima semaya sunat. Tidak terima dah ibadat sunat. Semaya sunat kau apa-apa tak terima. Apa makna? Kalau lagu tu dari satu segi tak ada faedah dalam buat. Dah tak terima. Adakah tak terima dengan makna tak sah seperti mana orang kafir kalau selagi dia tidak Islam tak sah semaya lah setara mana? Tak sah. Kau lagu mana? Ibn Nawawi tengok di sini. Cuba kita tengok sini. Dalam syarah dia ni dia ada sebut juga. Dia ambil daripada Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata qala al-Maziri ikhtalafu fi tafsirihima. Ulama berselisih pendapat dalam mentafsirkan dua perkataan ini, iaitu sarfan wala adlan. Apa maknanya? Apa makna sarfan? Tak terima sarfan dan adlan ini. Ada beberapa. Yang pertama, as-sarf itu dengan makna al-faridah, ibadat fardu. Al-adl itu maknanya an-nafilah, ibadat sunat, seperti yang kita terjemah saat ni. Itu makna yang pertama. Hasan Basri pula kata sebaliknya. Dia kata as-sarf itu maknanya hak sunat, al-adl itu maknanya hak fardu. Tapi kesimpulannya sama jugalah, tak terima kedua-duanya. Yang ni sebalik daripada pendapat jumhur ulama. Hak jumhurnya kata sarfan itu hak fardu, adlan itu hak sunat. Asma'i pula berkata as-sarf itu makna taubat, al-adl itu maknanya fidyah. Mana Allah SWT tak terima taubat orang lagu ni, dan tak terima fidyah. Kalau dia nak tebus, tidak tertebus, tak terima tebusan. Itu makna yang kedua. Dan hal ni ada pun diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan makna ni, dengan makna sarfan ni, dengan makna tak terima taubat dan tidak terima fidyah ni. Memang ada dalam setengah-setengah hadis disebutkan begitu. Lepas tu ada beberapa yang lain lagi. Makna dia ada dengan makna helah, tak terima helah dia kok mana-mana. Ada juga yang mengatakan al-adl, maknanya tak terima hak seumpamanya, sepatutnya dia dapat 10 pun tak dapat. Tak dapat lagu tu. Ada juga ulama yang mengatakan as-sarf itu makna dia bayaran, ganti rugi lah kita kata. Al-adl itu makna tambahan. Qadhi Iyad kata wa qila al-ma'na la tuqbalu faridatu wala nafilatu qabula ridha wa in qubilat qabula jaza. Ni molek. Ni molek. Qadhi Iyad kata dia kata tidak diterima fardu dia dan sunat dia tu maksudnya sebagai terima ridha, walaupun diterima jaza. Orang panggil terima jaza, sah jadi semaya fardu semaya sunat tu, tapi Tuhan tidak kena, makna pahala tak ada, kosong daripada pahala. Hak ni molek. Sebab banyak hadis selalu dia sebut orang buat lagu ni Tuhan tak terima dia gitu, tapi dia kena semaya juga. Allah SWT tidak terima hamba yang lari daripada Tuhan dia semaya. Lepas tu apakah dia tidak kena semaya? Kena semaya juga. Apa makna tak terima? Tak terima rida. Orang panggil qabul ar-rida, bukan qabul ijza ataupun qabul jaza. Jadi benda tu dan dia kena buat. Selagi dia Islam, dia kena buat. Hak fardu ataupun hak sunat dia boleh nak buat. Syarat dia sudah ada dah. Kalau orang kafir memang tak boleh. Tetapi Tuhan tidak terima qabul, makna Tuhan tidak terima baik. Apa makna tidak terima baik tu? Kesannya tak ada pahala, kosong. Pahala warga dia kosong. Semaya sunat, semaya fardu kosong. Puasa sunat, puasa fardu kosong. Warga dia. Ni sah hak molek. Satu lagi makna dia hak molek juga, iaitu tidak diterima di sini maksudnya sebagai ibadat yang boleh mengkifaratkan dosa. Hal ni molek. Maknanya kita ni apabila buat ibadat, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mengkifaratkan dosa kita. Kalau kita ada dosa, dia hapuskan dosa kita. Hapuskan dosa. Tiba-tiba hak ni kita buat tak hapus dosa. Hak sunat, hak fardu kau tidak menghapuskan dosa, rugi. Itu makna Allah SWT tidak terima pada hari kiamat nanti sarfan wala adlan, untuk menghapuskan dosa dia, tidak. Tapi setengah-setengah orang ibadat dia tu boleh menghapuskan dosa dia. Dia dapati dia telah buat benda ni jelas, dia duduk ingat lagi, tak tahulah macam mana dia nak hadapi ni.
Tahu-tahu diberitahu kepada dia bahawa telah dikefaratkan dosa kamu. Telah dikefaratkan dosa kamu tu dengan sebab kamu buat ni. Dia hapuskan dosa kamu. Ada juga begitu. Ada juga ulama yang berpendapat mana tidak diterima di sini maksudnya tidak ada tebusan. Tidak boleh nak buat tebusan ke bayaran apa-apa ke, tidak dapat. Tak boleh. Ada juga setengah-setengah orang tu Allah SWT tebus dia dengan orang lain, dengan orang kafir. Dia sepatutnya masuk neraka. Tak. Balah orang kafir tu bui teruk lagi, lepaskan dia. Ada juga. Hak ni tak ada. Tak ada jalan. Nak melepas, nak bui kepada orang lain tak ada. Kan ada kan juga dalam hadis disebutkan orang tu dia ada dosa, pusinglah dia. Tapi orang lain kadang duk buat tak molek kepada dia tu, orang tu duduk menerima dosa dia. Orang tu yang menanggung dosa. Allah SWT pindahkan. Orang lagu ni tak ada pindah. Dia sendiri menanggung. Ini maksud hak ulama sebutnya termasuk dalam maksud la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Boleh jadi belaka, hakikatnya kita tidak tahu. Tetapi beratlah. Ini semua nak menunjukkan kehormatan bumi Madinah itu. Lepas tu disebut Anas ni pula, Asim bertanya, Anas, adakah Rasulullah SAW telah mengharamkan Madinah? Qala na'am, hiya haram la yukhtala khalaha. Tidak boleh dicabut khalah rumputnya. Faman fa'ala dhalika fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Supaya tu juga ini semua nak jaga kehormatan Madinah tu. Kalau Imam Malik dia kata dia semua nak suruh menyuburkan tanah itu. Kalau tidak kak, orang ni muka zaman dulu kan, orang menanam gapo dengan kayu api. Dia tidak ada gas, tidak ada minyak gas, tidak ada apa ni zaman sekarang ni. Jadi dahlah Madinah tu tanah dia seperti tanah Arab lain lah, mana tidak tumbuhan tidak berapa jadi. Tiba-tiba kalau dibenarkan orang ni pergi tebal pokok, orang ni pergi tebal pokok nak buat apa ni kayu api dia, habislah. Tidak subur lah, tidak terpelihara keadaan di Madinah tu. Itu kata Imam Malik dengan maksud tu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa barik lahum fi muddihim. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya diberkati semua tu. Sukatan ahli Madinah, gantang dan mud ataupun cupak mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya diberkati. Diberkati itu lagu mana? Banyak makna berkat itu. Di antara makna berkat itu jadi bertambah. Jadi semakin bertambah. Hari ni suka, tahun ni suka sebanyak ni, tahun depan suka kau banyak, tahun depan lagi suka kau banyak lagi. Itu satu maknanya. Yang kedua maknanya banyak tu dari segi kesan dia, munafaat dia. Kesan dia, munafaat dia, kebaikan dia. Hak tu hak berkatnya. Makan nasi, hak tu makan nasi juga. Hak tu makan nasi pergi buat maksiat. Hak ni makan nasi pergi buat taat, ketaatan. Itu berkat. Hak tu hak berkat. Jadi hak ni ada ni berkat. Bila doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hak secupak tu secupak sepatutlah. Tidak kata secupak dia jadi besar. Dak, secupak je. Secupak tu duduk selera tu lah. Kalau tidak tak tetap pula. Makna dari segi keberkatan dia tu boleh dirasakan. Hak duduk situ boleh rasakan dari segi keberkatan dia tu. Alah kita kata sahabat-sahabat yang duduk di situ makan buah tamar, makan apa dia. Hak duduk di situ. Gapo dia jiwa dia lagu mana? Jiwa dia tidak terikat dengan dunia, tidak takut mati, tidak takut perang, tidak takut habis harta, tidak takut. Mari mana tu? Kita makan nasi juga, makan buah tamar juga, tapi tak ada lagu tu. Tak mari jiwa tu. Itulah keberkatan. Keberkatan tu dia mari hasil daripada doa dan rahmat Allah SWT. Kita tak nampak tu. Ada juga yang mengatakan Nabi SAW doa ni maksudnya di Madinah. Madinah inilah sebagai punca dan pusatnya. Selepas pada tu Islam berkembang daripada Madinah, pergi mana? Pergi perang. Negeri lain tunduk kepada Islam dan segala hasil mahsul dia sampai ke Madinah. Jadi maknanya orang Islam yang berada di Madinah tu pendapatan dia banyak. Itulah makna berkat. Kalau nak kira di Madinah hasil dia tak seberapa, tetapi kemudiannya
apabila perang, apabila negeri kafir ni jatuh ke tangan Islam, hasil masa tu sampai ke Madinah dan orang Madinah hidup senang lenang. Itu yang dimaksudkan berkat itu. Ada juga yang mengatakan begitu, dan semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi. Ada barakah tu berupa munafaat duniawi, ataupun kalau nak kira dari segi makan dia tu mudah kenyang ke, tahan lama ke, tidak membawa penyakit ke, makan lebih sikit pun tidak jadi penyakit. Itu maknanya berkat tu. Makna berkat tu Allah SWT beri, kalau kita makan mudah kenyang, tahan lama, begitu. Berbeza dengan tempat lain, boleh jadi juga itu makna berkat. Dan seterusnya, ini riwayat daripada Ibrahim At-Taimi, daripada ayahnya, katanya Ali bin Abi Talib berucap di hadapan kami, dia berkata, sesiapa yang mendakwa ada pada kami sesuatu yang kami baca selain daripada kitab Allah dan sahifah ini. Sahifah ini ada satu surat lah, satu surat. Qala wa sahifatun mu'allaqatun fi qirabi sayfi. Perawi ini berkata satu sahifah yang tergantung dalam sarung pedangnya. Faqad kadzaba. Hak asalnya hak ni Mu'taridah ni, jumlah Mu'taridah ni perawi. Hak sebenarnya man za'ama anna 'indana shay'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi as-sahifah faqad kadzaba. Tu hak Sayyidina Ali kata. Hak tadi tu bukan Sayyidina Ali kata. Wa sahifatun mu'allaqatun, tidak, tu perawi kata. Dia campur sekali. Ini makna idraj minar rawi. Ni orang panggil hadis ini hadis mudraj. Ni bahagian ni, perkataan tadi tu dimasukkan oleh perawi. Bukannya kata-kata Sayyidina Ali duduk tengah-tengah, Sayyidina Ali duduk kata, tiba-tiba masuk perkataan orang lain. Sebab dia nak menghuraikan lah, surat sana ni duduk mana? Duduk dalam sarung pedang. Sayyidina Ali simpan. Makna sarung pedang ni besar mana sangat? Tak besar lah, makna surat tu pun tak besar lah, tak tebal mana lah surat tu pun. Duduk dalam sarung, pakai lubuh pedang, nak muat sebanyak mana sangat? Maknanya sikit, tidak besar mana tu. Dalam surat itu ada cerita, ada hadis tentang asnan ibil, yang ni umur unta. Kan kalau dalam masalah jenayah ni, kalau orang melakukan jenayah begini-begini, dia kena unta berumur sekian-sekian, sekian-sekian banyak. Dia ada ambil kira umur unta tu. Wa asya' minal jirahat, dan beberapa hukum tentang jenayah, beberapa hukum jenayah ada sebut dalam tu. Wa fiha, dan di dalam tu juga ada sebut Nabi SAW bersabda, al-Madinatu haramun, Madinah itu adalah haram di antara air hingga ke thaur. Sesiapa yang melakukan sesuatu perkara baru atau melakukan kesalahan di situ, ataupun memberi perlindungan kepada muhdithan, orang yang mengadakan perkara baru, ataupun ahli bid'ah, ataupun orang yang melakukan kesalahan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan wa dhimmatul muslimin wahidah. Jaminan orang Islam itu sama jua, yas'a biha adnahum, orang yang paling rendah di kalangan mereka boleh memberikan jaminan. Sesiapa yang mendakwa kepada bukan ayahnya, sesiapa yang mendakwa keturunannya bukan kepada ayahnya, ataupun mendakwa dia tu hamba bukan kepada tuannya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Gitulah. Ni hadis lain pula. Dalam hadis ni nak sebutnya cerita hak Madinah saat ni. Hak tu je hak maksud asalnya. Madinah ni tanah haram dia di antara air dan thaur. Ni dari segi bukit, sebelah selatan dengan utara. Dari segi timur dan barat, di antara dua labah yang disebutkan sebelum pada ni. Antara itulah tanah haram tu. Dan hak sebelum pada ni, Sayyidina Ali kata, selalu kita jumpa kalau dalam kitab mana-mana, kita ahli sunnah ni, kalau sebut cerita-cerita lagu ni Sayyidina Ali. Bapa. Padahal orang lain pun ada juga riwayat, tahu juga. Tetapi pengarang-pengarang dia sengaja ambil riwayat Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab apa? Sebabnya pengarang-pengarang dia ni hidup di zaman
di mana sudah timbul dah fitnah tentang Sayyidina Ali. Orang dakwa macam-macam. Sayyidina Ali ni ada Quran sendirilah, ada mushaf Fatimah lah, ada goni lah, macam-macam. Ada lagi ilmu yang orang lain tak tahu. Nabi SAW bagi kepada dia saja. Orang panggil ilmu tarekat, ilmu tasawuf. Nabi SAW bagi ke dia saja. Lepas pada tu dia, orang lain, sahabat lain tak bagi. Sebab itulah ahli-ahli tasawuf kata, dia kata semua tarekat ni sapak pada Sayyidina Ali. Tak ada jalan lain, pergi ke situ. Sedangkan Sayyidina Ali kata, sesiapa yang mendakwa yang ada pada kami ni, yang kami baca, yang boleh baca selain daripada kitab Allah dah ada dalam ni, pelawak. Mana tak betul? Dengan sendirinya hadis ini menolak dakwaan Syiah, menolak dakwaan ni macam-macam. Hak sebetulnya Syiah nak perangkap kita, dia marilah dalam bentuk macam-macam. Bukan satu arah. Dari segi sejarah, dari segi ni, dari segi ni, dari segi ni. Pas ke dalam nahwu ada. Pas ke dalam nahwu ada. Hak ni pengaruh Syiah. Tapi kalau tak ngaji tak tahulah. Wa ma liya illa ala Ahmad syi'atun. Tu kan dia. Ala Ahmad. Maksudnya keluarga. Tu ada dalam kitab nahwu pun. Lepas tu dalam sejarahnya masuk. Dalam tasawuf pun masuk juga. Dia nak cerita apa dia? Dia nak ceritanya, dah kalau kamu sendiri pun terima, kamu sendiri pun tahu, di kalangan sahabat dan Nabi tak ada bui kau orang lain. Ilmu pelik ni. Ilmu yang menyebabkan seseorang itu boleh hampir kepada Allah. Ilmu yang menyebabkan seseorang itu naik maqam dia tinggi di sisi Allah. Ilmu yang Allah, Nabi SAW tak bui kepada orang lain semua. Kalau nak pun kena melalui dia. Dah kamu terima dah lagu tu, apa yang duk balas sangat dengan kita ni? Tidakkah betul molek dah kita kata Sayyidina Ali tu lebih daripada orang lain? Betul kan? Kita kata kamu sendiri pun akui. Sudah kita tersepit dah lah. Sepit dah lah kita. Itu tujuannya. Padahalnya, lepas tu Sayyidina Ali pula tak ada jumpa orang lain. Anak murid dia ramai ni kita jumpa dalam kitab kita ada ni ramai. Hasan Basri yang ulama-ulama kata dia tak ada jumpa dengan Sayyidina Ali. Tak ada. Bapa ya boleh Sayyidina Ali ni bui kepada Hasan Basri. Orang lain tidak layak berlaku apa? Kalau tidak layak, maknanya dia tidak layak. Dia tak pandai ajar orang. Pasal apa? Dalam ramai-ramai seorang, hak tu pun dia tak jumpa. Macam mana ni? Macam mana kita nak kata sanad dia tu, tarekat tu mutasil bersambung, dah putus? Tentu dah Hasan Basri tu tak jumpa dengan Sayyidina Ali. Kalau kita kata jumpa pun, apa yang seorang tu je. Hak lain-lain, hak tua-tua, hak hebat-hebat lagi, anak-anak murid dia ni begitu ramai ni, apa dia tak bui ilmu tu? Apa dia tak bui? Dah orang kata Hasan Basri ni pun, kalau dalam kitab-kitab hadis ni cakap cari jumpa sama Hasan Basri, tapi tak ada cerita-cerita seperti dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab tarekat tu pula tak ada. Jadi soalannya Hasan Basri lain pula. Pada Hasan Basri tu juga, adakah ulama-ulama ni tak tahu Hasan Basri tu bawa ilmu tu? Tak pernah sabar. Maknanya Sayyidina Ali tak pandai. Maknanya Nabi SAW tak pandai. Sekian ramai anak murid ni, hak terpilih ni, seorang je boleh. Itu pun susuk-susuk. Pasal ilmu susuk. Lagu mana? Tak boleh tu lagu tu. Ni dia kata pelawak orang tu. Kalau dia kata ada lagi, hak kami boleh baca selain daripada ni, tak ada. Kami baca ni, lepas tu hak lain-lain tu tidak lebih serupa dengan orang lain. Dalam hadis-hadis lain banyak lagi disebutkan seperti yang Allah SWT bagi kepada orang lain lah. Kefahaman yang Allah SWT bagi kepada seseorang seperti tu, aku pun tak ada lebih daripada Sayyidina Ali sudah kata dalam itu. Dalam sanad yang mutasil, yang sahih, bukan sahih kita. Dalam ni pun ada, dalam Bukhari pun ada. Hak tu kita tak sipakat. Hak tak tahu mana sanad tu kita nak pakai. Inilah yang jadi susahnya. Puncanya apa? Sebab tu lah Nabi SAW larang tak dia tak sibuk buat bid'ah di Madinah. Sebab di situ pusat. Kalau dah timbul benda-benda ni, susah nak betul payah dah. Kita tolong ayat, orang pandai serong pula kepada kita. Itulah akibatnya. Jauh dah lah kita daripada rahmat Allah SWT. Inilah akibatnya. Lepas pada tu
zimmatul muslimin wahidah ni kita sudah jumpa dah juga. Dah tak boleh dakwa orang ni ayah dia bin orang ni, padahal bukan ayah dia. Ramai juga orang kita lagu tu. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang? Susah kalau masalah pesaka, masalah iyalah kalau dia tu perempuan, kalau lelaki, kau dengan anak dia sendiri macam mana pergaulan akan ada. Dah kalau adik-beradik apa pula nak kena bertudung gitu mak. Susah lah. Ini kenapa? Kerana kita lari daripada hak asal. Kita kata sia ke dia, jadi kecil hati dia pula kalau kita tidak buat bin kita. Itu kita kata. Kalau kita buat ayah kamu sebenarnya, lepas tu kita layan dia dengan molek, apa salah? Royak betul. Tapi kita mana-mana. Tu kadang-kadang akhir sekali susah kita sendiri. Sebab tu taklid itu tak betul. Akhir sekali dia akan jerak tekuk kita juga. Sebab tu baik tak dulu lagi. Nabi SAW kata dah, hak ni selain daripada tak molek dari segi dunia, laknat pula. Wahai orang kau dia kena laknat pula dah. Allah SWT tak terima amalan fardu dan sunat ataupun dengan makna-makna tadi. Apa pasal? Baiklah tak sah. Orang yang tidak menghubungkan diri dia kepada bukan mawali dia, tuan dia. Ni cerita di masa ada sistem perhambaan. Sistem hamba tu ada, maka adalah ni sekarang ni kita tak berapa nyata lah, tak berapa faham benda ni. Dia hamba ni kalau tuan dia bebaskan, maka dia dinisbahkan kepada tuan dia. Disebahkan kepada tuan dia. Itu keadaan hamba. Disebahkan kepada tuan. Kita katalah tuan dia tu nama ke dia? Kita kata nama Uthman lah. Jadi dia ni hamba saat ni bin ayah dia lah. Bin ayah dia akhir sekali dia bubuh Al-Uthmani. Al-Uthmani tu makna nak mengambil kira, nak mengaitkan dia tu dengan orang yang membebaskan dia. Ayah dia kau, nenek dia kau dulu. Itu. Lepas pada tu apa pentingnya? Penting hak ni. Kalau dia tidak nisbahkan kepada tuan dia, misalnya kalau dia mati, pusaka dia nak pergi ke mana? Pusaka dia. Itu masalah. Dengan sebab itu dia suruh kena pergi kepada tuan dia. Pasal apa? Orang nak merdeka, orang ni bukan senang. Mahal hamba tu. Tiba-tiba dia boleh merdeka. Sepatutnya kita kena kenal lah budi dia. Kena kenal budi dia. Jangan cuba menafikan orang yang telah buat baik kepada kita. Jangan cuba menafikan. Ni hamba ni suruh lah, dia dimerdekakan, barulah dia tu jadi maula. Kalau tidak merdeka, orang tak panggil maula. Dia pula menafikan, maknanya hak mawali dia, mana tua-tua dia. Ini maknanya orang yang tidak mengenal budi. Dan menyusahkan diri sendiri juga. Kalau dia mati, kalau dia melakukan jenayah, siapa yang nak bertanggungjawab? Siapa yang akan bayar dia ke apa? Dalam hukum, maknanya sebahagiannya setengah-setengah kes kena tuan dia bayar. Ada faedah juga tu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia mati boleh pada tuan dia. Menasabahlah kalau boleh pada tuan dia. Kalau dia melakukan jenayah, tuan dia kena bayar. Susahkan juga tuan dia tu. Walaupun selepas merdeka pun, mana tetap ada hubungan. Begitulah juga orang lain-lain. Hak ni yang disebut, hak tidak disebut pun banyak lagi hubungan kita dalam dunia. Hubungan guru dengan murid. Jangan kita lupa kepada guru. Walaupun kita kata itu hak dulu dia ngajar kita lebih kurang gitu. Tak boleh. Kau mana-mana pun dia tetap lebih. Kita kena ingat dia. Jangan kita kata tu tak ada belah mana. Awak kita pandai. Sebelum pada tu kita kena dengan dia juga. Tak boleh kena kenal budi orang. Apa-apa orang yang buat budi, terutama kau besar budi dia, kau kita kena kenal. Itu maksud hadis ni. Seterusnya hadis ni seperti juga lebih kurang ni. Zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Jaminan orang Islam ini sama juga. Ni masalah kenegaraan ni, masalah politik ni. Hak tadi pun serupa juga. Di suatu ketika dulu orang kafir pun guna juga sistem ni. Tengok Sayyidina Abu Bakar kan, bila dia nak pergi hijrah, nak lari tu kan, Ibnu Dunnah jumpa dengan dia kan, tak usah pergilah, aku bagi jaminan perlindungan kepada kamu. Dia pun pergi ke Mekah, dia raya, dia ni aku yang melindungi dia. Dia mendapat aman di sini. Maka orang lain pun tak apa.
kena hormat. Tapi dalam masyarakat jahiliyah, jaminan keamanan ini hanya diterima daripada orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada harta benda banyak, orang-orang yang penting. Islam ubah tu. Bila mari Islam, tak kira orang Islam, siapa saja, kalau dia bagi perlindungan kepada orang kafir luar negeri nak mari ni, tak ada keluarga, tak ada siapa, dia boleh bagi perlindungan, dan kerajaan kena terima. Maknanya kita kata kalau zaman sekarang ni pun ada guna juga setengah-setengah negeri, dia nak orang dalam negeri tu bagi jaminan kepada orang luar dia pergi, barulah dia bagi visa, bagi gapo. Ni pun lagu tu juga satu bentuk pengurusan, pentadbiran lah, untuk menjaga keselamatan. Jadi hak ni satu cara nak ceritanya orang Islam ni, walaupun dia orang biasa pun boleh. Ini yang berbeza daripada zaman jahiliyah dulu. Orang yang paling rendah di kalangan mereka, sehingga hamba abdi pun, sehingga orang perempuan pun boleh bagi perlindungan. Jadi orang lain kena hormat. Inilah dalam hadis dia kata, faman akhfara musliman fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, dan seterusnya pada tadi. Sesiapa yang mensia-siakan jaminan keamanan yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni banyak macam. Hak mari ke negeri Islam ni, ada kafir muahid, ada kafir musta'min. Hak ni kafir musta'min lah ni, kafir yang minta jaminan aman daripada orang Islam, untuk masuk ke dalam negara Islam. Bila dia masuk ke negeri kita, kita tak boleh ganggu dia. Sekarang ni pun lagu tu juga. Mana kalau kerajaan benarkan dia masuk, kita tak boleh nak buat satu pasal ke dia, tak boleh. Sementara dia kafir, kita nak menipu dia, nak apa, tak boleh. Akhfara musliman bermakna musliman itu kalau seorang. Bagaimana kalau kerajaan? Orang-orang cerdik lagi tu buat keputusan. Dia buat keputusan, perlu kita bagi orang kafir mari tengok negeri kita, dia boleh mesra bertukar-tukar kebudayaan. Tengok. Jadi kita kena hormat. Maksudnya kena hormat jaminan orang Islam. Jangan kita mudah-mudah dah dia mari, kita buat sebenarnya sesuka hati kita. Tak boleh lah gitu. Apabila kata jaminan ni, mana kerajaan pun kena jagalah keselamatan dia. Begitu juga kalau orang melakukan jenayah terhadap dia, tak boleh lepas gitu saja. Tak boleh. Kena bercara, kena apa seperti orang lain. Itu kedudukan orang kafir. Bukan semua kafir ni dia harbi belaka, dah tak boleh. Kalau harbi lain cerita. Ini tidak harbi ni. Tidak harbi. Kalau harbi lain. Kalau harbi ni mana bila-bila masa dia nak pukul kita. Ni kalau tidak harbi, memang dia tu nak baik-baik dengan kita, maka begitulah keadaannya. Sekarang ni ini bergantung, ini masalah siasah, masalah politik. Dia tidak semesti dia amalkan begini semua. Tak mesti. Mana kerajaan fikir tengok, kalau kita lock pada setiap orang, orang ni macam-macam, ada tak berapa cerdik, dia panggil musuh mari, dia ingat kau kawan biasa aja. Dia tu sebagai pengintip dah. Dia tu spy bagi kerajaan dia dah. Apa jadi lagu mana? Susah. Jadi nak suruh biar teratur, biar molek, terurus molek, biar kerajaan buat ketentuan dah, lagu ni baru boleh. Senang. Sebab tu kita tak banyak cerita, tak banyak cara lah ni. Banyak bergantung kepada, sebab ada dah orang lain duduk cara tu. Orang zaman dulu sibuk tengok anak bulan lah, tengok gitu gini. Lah ni ada dah. Tak kata apa begitu semua ramai tu. Atas bukit tu lagi, atas bukit ni lagi. Kita kata kira-kiranya. Jadi begitulah. Banyak jadi kita tak cara. Pergi kepada kerajaan. Dulu dalam hadis Nabi SAW kata, dia kata man ahya ardam maitatan fahiya lahu. Sesiapa yang menghidupkan tanah mati, boleh ke dia tanah tu. Imam Syafi'i pakai tu. Tanah hutan tu, kalau siapa dia pergi buka, boleh ke dia. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Tak boleh. Dia kena serah kepada kerajaan. Betul hak tu dia kata dulu, terikat dengan waktu. Bukan sama-sama. Kalau zaman sekarang ni kita buat lagu tu, hak mana ada kemudahan gapo tu, hak mana ada bulldozer, hak mana ada traktor gapo, dia pergi, boleh ke dia, habislah. Orang zaman sekarang ni bukan pergi buka tanah hutan saja, laut tu dia kuasai lagi, udara, ruang angkasa tu dia kuasai lagi. Kalau lagu tu boleh ke? Hak senang-senang lah. Tak boleh, dia kena dalam kawalan kerajaan kalau sekiranya benda ni mengancam keselamatan ataupun kepentingan umum. Maka adalah lebih baik dipakai Imam Abu Hanifah tu di situ. Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Nabi SAW kata gitu dulu tu sebab pakat nak duduk Madinah belakang. Satu ketika dia suruh duduk Madinah, tak sih pergi. Satu ketika pula
Dia kata siapa yang menghidupkan tanah mati, boleh ke dia tanah mati. Sebab apa? Kalau tidak, jadi tidak berkembang lah bandar tu. Duduk sekatu je lah. Nak suruh berkembang lah ke mana? Nak suruh setiap tempat dimakmur. Ada orang. Iaitu kita bahagilah sesuatu keistimewaan. Kalau siapa dia buka tanah sana, buka tanah. Bukan gis saja. Pada tu sama Sayyidina Umar, dia pastikan juga. Dia pastikan pula, kalau 3 tahun tak usaha tanah tu, dia ambil balik. Maksudnya nak suruh memakmurkan, biar ada hasil bumi tu. Jangan sia-sia. Biar orang buat kerja. Jangan kata, oh tak ada kerja sini. Oh dia duduk setempat, cuba pergi lain. Itu tujuannya. Jadi kata mereka, ini bukan secara umum begitu, tidak ada maksud di sebalik itu. Seterusnya hak ni daripada Abu Hurairah ni, dia kata kalau saya mendapati kijang berada di antara 2 labah Madinah, 2 tanah berbatu hitam di Madinah itu, aku tidak akan mengejutkannya, membuatkan dia tu jadi lari, tidak. Dan dia menyebutkan, dia menentukan 12 batu di sekitar Madinah itu sebagai kawasan larangan. Kawasan larangan. Maknanya dia ni menganggap Madinah tu sebagai tanah haram lah. Tak bolehlah diburu kijang ke apa tu. Kalau tidak, memang nak benar lah kijang tu. Nak benar lah kijang. Seterusnya, supaya tadi juga Nabi SAW doakan keberkatan buah di Madinah, dan lain-lain lagi. Bila orang buat mari buah di Madinah, bila mula-mula buah tu biasanya orang buat pergi kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun panggil hak paling kecil di kalangan budak-budak, panggil, dia bui. Sebab apa? Sebab ini menunjukkan Nabi SAW ni dia jaga hati belaka. Sampai budak-budak pun dia jaga, dia mesra dengan budak-budak. Budak, kalau orang tua ni, dia boleh kawal perasaan dia. Budak-budak ni terlonjak-lonjak lah tengok. Buah baru masak ni, terlonjak-lonjak lah. Sebab itu dia bagi kepada budak-budak ni. Yang orang ramai ni buat apa? Buat pergi kepada Rasulullah. Satu keberkatan. Nabi SAW akan doa ke dia. Nabi SAW tak doa, kenal saja, bagus dia, pun ada keberkatan dah kepada dia. Sebab apa? Dia orang yang mulia di sisi Allah SWT. Tidak saja segala lintasan hati dia, perasaan dia tu ada makna. Selain daripada itu, sahabat-sahabat ni nak cerita kepada Rasulullah bahawa buah-buah ni, pokok-pokok ni sudah mula berbuah. Jadi bolehlah nak hantar kharis. Orang panggil kharis. Kharis ni apa? Iaitu pegawai kerajaan yang pergi jangka agak banyak mana buah akan keluar kalau setara ni keadaan buah ataupun tanaman. Dia ada pegawai, orang panggil kharis, untuk pergi menentukan kalau sebanyak ni hasil dia, sebanyak ni kena zakat. Itu tujuan sahabat-sahabat bawa pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekat itulah dulu. Panjang lagi tu. Sekat tu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Asyhadu an la ilaha illallah. Sehat. Baru ni.